Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang merupakan muhaddis besar bagi umat ini. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung bab yang ke-78, iaitu bab fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab yang membicarakan berkaitan dengan kelebihan seorang perempuan, kelebihan seorang ibu idza tasabbarat ala waladiha, apabila dia memaksa dirinya untuk bersabar, melazimkan dirinya untuk bersabar, menjaga anaknya dan dia tidak bernikah lagi. Ini satu bab yang Imam Bukhari letakkan sebagai satu motivasi, sebagai satu galakan kepada seorang perempuan yang mempunyai anak yang mana dia tidak mempunyai suami. Suaminya tak ada, suaminya dah meninggal dunia. Dia jaga anak dia elok-elok, dia jaga anak dia dengan betul, dia didik dengan baik. Sehingga kan kesungguhan dia tu sampai dia tak ada masa nak fikir tentang diri dia. Sampai dia sampai dia tak ada masa nak fikir tentang suaminya yang baru, tak ada. Dia tak fikir yang tu. Dia fikir macam mana nak besarkan anak dia, macam mana nak jaga anak dia bagi elok. Apa kelebihan bagi perempuan yang seperti ini? Kita tengok kata Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari membawakan riwayat dengan sanadnya, hadis nombor 141. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Asim an Nahas ibni Qahm an Shaddad Abi Ammar an Auf ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sa'fa'ul khaddain imra'atun a'imat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Asim telah menceritakan kepada kami daripada Nahas ibni Qahm, daripada Shaddad Abi Ammar, daripada Auf bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, aku, wa imra'atun, dan seorang perempuan, sa'fa'ul khaddain. Sa'fa'ul khaddain, perkataan sa'fa daripada safa'a, bukan sa'fa, safa'ul khaddain. Perkataan safa'a ialah satu perkataan yang diambil daripada perkataan saf'ah.
Saf'ah bermaksud as-sawad. Bermaksud nau'un min as-sawad. Macam hitam tapi dia bukan hitam pekat. Dia hitam cair lah. Okey. Nabi SAW mengatakan, aku dan seorang perempuan safa'ul khaddain, yang mana pipinya, kedua pipinya sedikit hitam, tapi bukan hitam legam, hitam sikit. Nah, hitam sikit. Imra'atun, yang mana dia merupakan seorang perempuan, aimat min zawjiha. Aimat iaitu yang menjadi balu kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Fasabarat ala waladiha, lalu dia bersabar menjaga anak-anaknya seorang. Waladiha ni seorang, anak dia. Kalau auladiha ramai. Nabi SAW kata, aku dengan perempuan yang jaga anak dia walaupun seorang, dan dia tu adalah balu, suami dah meninggal. Kahataini fil jannah. Kahataini fil jannah, maksudnya seperti ini juga. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu pada kita dalam riwayat ni. Riwayat ni sebenarnya riwayat yang sanad dia dhaif, kerana ada seorang perawi nama dia Nahas. Dia adalah rawi yang dhaif, dan Syaddad tidak pernah mendengar daripada Auf. Syaddad dalam sanad ni ada nama Syaddad Abi Ammar tadi. Dia kata an Auf, dia tak pernah dengar daripada Auf. Tetapi di sana ada riwayat yang boleh menyokong riwayat ini, iaitu hadis Abu Hurairah di sisi Abu Ya'la, dan juga di sana ada riwayat mursal daripada Qatadah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Oleh kerana itulah sebahagian ulama menaik tarafnya menjadi hasan li ghairih, tetapi ada juga ulama yang mendhaifkannya. Walau bagaimanapun ia boleh diamalkan dalam fadailul a'mal. Kenapa fadailul amal? Kerana hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang menjaga anak yatim ni telah sabit, telah sahih dalam riwayat sahih yang lain. Dan Nabi SAW dalam hadis ini ataupun riwayat ini tidak membawa hukum yang baru yang tak ada hadis lain bawa. Tak. Sedangkan makna yang terkandung dalam hadis ini telah sabit dalam hadis sahih yang lain. Okey. Nabi SAW mengatakan, aku dan seorang perempuan yang mempunyai pipinya gelap sedikit, yang mana dia merupakan perempuan ataupun balu yang orang kata apa, seorang perempuan yang terbalu membalukan dirinya, ataupun kita kata suaminya meninggal dunia, dia rela balukan dirinya, dia tak menikah lagi. Ya, dia tak menikah lagi. Dia sabar jaga anak dia walaupun seorang. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam syurga. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu perempuan yang sabar jaga anak dia. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, apa maksud pipi yang gelap? Maksudnya adakah perempuan yang pipinya cerah tak masuk? Pipi yang gelap ni dia bukan bermaksud kulit yang gelap, tetapi ia merupakan satu bahasa kiasan, satu bahasa metafora yang menunjukkan bahawasanya perempuan ni bekerja keras. Orang yang bekerja keras biasanya pipinya tu malap sedikit. Oleh kerana itulah pengarang kitab Rasyul Barat ni dia kata apa? Dia kata wal murad. Dia kata as-saf'ah naw'un min as-sawad laysa bil kathir. As-saf'ah tu satu kategori daripada hitam, tapi bukan hitam yang banyak. Bukan hitam yang pekat. Wal murad anna tilkar mar'ah bazalat nafsaha wa tarakatiz zinah والترفه حتى تغير لونها واسود لما تكابده من المشقة والضنك لإقامتها على ولدها بعد وفاة زوجها. Yang bermaksud, yang dimaksudkan dengan saf'ah itu ialah perempuan ni bazalat nafsaha, berusaha pada dirinya, wa tarakatiz zinah wa tarafuh, meninggalkan perhiasan-perhiasan, meninggalkan kemewahan-kemewahan, meninggalkan segala perkara yang boleh mencantikkan dirinya, sehingga kan warna wajahnya itu menjadi berubah dan menjadi sedikit kehitaman disebabkan oleh kerana diliputi kehidupannya itu dengan kesusahan dan kesempitan, sebab dia terpaksa jaga anak dia setelah suami dia meninggal dunia. Orang seperti ini ada fadilat.
Habis tu ustaz, kalau saya ni nampak ada balu yang habis aja iddah dia menikah lain macam mana? Boleh. Kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saja balu yang kehilangan suami, yang kematian suami dalam perang umpamanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dia menikah dan Nabi tak halang. Kerana perkara itu perkara yang halal. Perkara itu perkara yang dibenarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan sebahagian balu yang mana balu-balu yang kematian suaminya telah habis iddahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sebahagian daripada mereka menikah dengan mereka. Kita tahu Saudah, kita tahu Ummu Salamah. Semua ini kematian suami, yang mana suami mereka meninggal dunia dan mereka telah habis iddah, kemudian dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan balu menikah lain ni boleh. Balu menikah lain ni dibenarkan. Halal selagi mana iddah telah pun tamat. Tetapi kalau seorang perempuan dia pilih untuk besarkan anak dia, jaga anak dia elok-elok tanpa dia sempat fikir pasal diri dia, orang seperti ini juga ada fadilat. Nak menunjukkan dalam Islam ni apa dia? Setiap daripada usaha baik yang kita buat akan diganjarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala, dan dia tak akan pergi secara sia-sia. Kalaulah kata dia menikah itu juga baik untuk dia kalau dia taat pada suaminya. Kalau dia berkhidmat untuk suami barunya setelah habis iddah dia pun ada fadilat, ada pahala. Tapi kalau dia tak menikah, pasal apa tak menikah ni? Aku nak jaga anak-anak aku sehingga besar, tak sempat nak fikir pasal diri sendiri. Ia juga ada fadilat yang tidak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang tu dia nak menikah pun okey, kalau dia tak menikah jaga anak sendiri pun okey juga. Tidak menjadi satu masalah. Ada fadilatnya juga. Okey? Baik. Sebab itu kata Syekh Muhammad Luqman, pengarang kitab Rasyul Barat ni, dia kata apa? Fiqhul hadis. Pengajaran daripada hadis ini, bayanu fadlil mar'ati allati tarakatiz zawaj waz-zinah. Tarakatiz zawaja waz-zinata ba'da wafati zawjiha hirsan ala riayati waladiha wa raghbatan fi tarbiyatihi fadhahabat nadaratu wajhiha. Kelebihan seorang perempuan yang meninggalkan pernikahan. Dia tak nak kahwin lagi dah. Dan tinggalkan perhiasan. Bila dia tak nak menikah, orang kata apa, dia tak perlulah berhias. Sebab apa? Sebab orang kata apa, siapa yang dia nak khidmat? Kan? Isteri dia kena khidmat untuk suami, dia kena cantik-cantik lah untuk suami, tapi dah dia tak ada suami, tak payah cantik kan? Jadi tidak memakai perhiasan sebab dia tak ada suami. Suami yang ada pun sebelum ini telah meninggal dunia. Hirsan ala riayati waladiha, kerana bersungguh nak menjaga kebajikan anak dia. Wa raghbatan fi tarbiyatihi, dan dia suka untuk mentarbiyah, mendidik anak dia. Fadhahabat nadaratu wajhiha, sehingga seri di wajah dia sendiri pun hilang. Tak sempat nak jaga diri dia. Ada kelebihan yang orang kata apa, yang disediakan oleh syarak. Menunjukkan sabar ni ada pahalanya, dan menjaga anak sehingga elok pun pahalanya ada. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita ni, tak kiralah balu ke bukan balu, kan, masih lagi suami orang ataupun telah menjadi duda, tak ada masalah. Kena pastikan didikan terhadap anak tu kena bagi elok. Kerana apa? Kerana inilah hasil usaha kita yang tidak akan berhenti dan tidak akan tamat walaupun setelah kita meninggal dunia. Kerana Nabi SAW sebut secara jelas dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata adami inqata 'amaluhu illa min thalathah." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalan melainkan pada 3, kan? Nabi sebut sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah iaitu wakaf.
yang berterusan pahalanya, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, wa waladin salih yad'ulah, dan anak salih yang mendoakan untuk dia. Mungkin ada orang yang bertanya, habis itu kalau orang lain doa untuk saya, kira tak sampai lah Ustaz? Sampai. Tak ada yang kata tak sampai. Sebab itu Nabi SAW di dalam hadis, Nabi bila masuk ke dalam kawasan kubur, Nabi berdoa untuk si mati. Bahkan Nabi bagi salam, Assalamualaikum ahlad diyar. Dalam riwayat ini disebut, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi SAW siap doa lagi. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya memberikan kamu dan kami itu keafiatan, keselamatan. Maksudnya kita boleh doa pada orang yang berada di kubur, walaupun yang berada di kubur tu bukan ayah kita, bukan ibu kita. Habis itu yang Nabi kata amalan terputus melainkan bertiga tu, yang itu amalan kita sendiri yang tak terputus. Orang lain nak doa untuk kita sampai, tapi itu bukan amalan kita, tu amalan orang. Tapi kalau anak doa untuk ayah, anak doa untuk ibu, yang tu biasanya hasil daripada didikan ayah ataupun didikan ibu ataupun kedua-duanya sekali. Jadi kalau anak doa untuk mak ayah dia, sebab mak ayah dia ajar dia cara macam mana nak doa untuk mak ayah dia, maka berterusanlah pahala itu walaupun seseorang itu telah mati, kerana dia mengajarkan kepada anak dia tata cara untuk berdoa, dan insya-Allah Allah Taala akan kabulkan. Jadi orang yang bersabar ni ada pahala dia, dan pahala dia besar. Kan dia jaga seorang-seorang, dia kena kerja, mungkin tak ada orang nak tanggung, dia kerja untuk anak dia demi nak membesarkan anak dia. Dan itu ada pahala di sisi Allah. Pertama, dia sabar kerana kehilangan suami dia sabar. Kehilangan suami merupakan satu ujian di antara ujian yang berat bagi seseorang wanita yang mempunyai suami. Kan tiba-tiba suami yang orang kata apa, menjaga keadaan rumah tangga, suami yang menjadi pelindung kepada rumah tangga, suami yang mencari nafkah untuk keluarga, tiba-tiba suami ni meninggal. Jadi tak ada orang nak tanggung dah. Katalah perempuan ni di sebatang kara, tak ada siapa lagi dah yang boleh jaga dia, tak ada siapa lagi yang boleh tanggung dia, anak dia tinggal. Suami tu tinggalkan anak bersama dengan isteri tu terpaksa kerja. Bersabar dia. Dan sabar itu ada pahalanya. Allah Ta'ala tak pergikan, tak orang kata apa, tak biarkan ia pergi secara sia-sia. Ada pahala. Dan kalau anak ni dia didik elok, anak ni jadi saleh, dia mendapat pahala yang berterusan bila anak ni berdoa. Dan kalau dia beri ilmu yang bagus, kan, kalau dia beri ilmu yang bagus kepada anak ni, dan anak ni mengajar pula pada orang lain dan mengamalkannya, maka itu juga menjadi pahala yang berterusan untuk perempuan ni. Termasuk jugalah lelaki, sama je. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena berusaha supaya anak-anak kita ni paling tidak beres dari sudut fardu ain. Dan kalau boleh, biar kita yang ajar fardu ain pada anak-anak kita ni, supaya mereka ni boleh baca Quran, baca Fatihah. Paling kurang boleh baca Fatihah yang kita ajar. Boleh baca surah yang kita ajar. Sebab kita kata selagi mana mereka salat dan membaca Fatihah, maka selagi itu kita akan orang kata apa, mendapat pahala. Sebab kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dia mengamalkannya, kita dapat pahala sebab kita ajar. Kemudian kita dia mengamalkannya, kita dapat pahala. Dia mengajarkan kepada orang lain pun, kita akan dapat pahala juga. Tapi besarnya rahmat Allah Ta'ala pada kita ni, kebaikan tu dia berterusan. Tapi kalau kita ajar anak kita sesuatu yang baik, tiba-tiba anak kita jadi lain daripada apa yang kita harapkan. Na'udzubillah, moga Allah Ta'ala lindungkan kita daripada dapat anak yang tak elok, dapat anak yang akhlak buruk. Tapi kalaulah kata seseorang itu dia ajar anak dia, dia ajar anak dia dengan baik, dengan sempurna, dengan elok, tiba-tiba anak dia tak mau ikut dia, anak dia jadi anak yang tak bersyukur pada ibu dia ataupun ayah dia, jadi anak yang orang kata apa, tak elok, jadi anak yang taleh, kan? Maka adakah si ibu, adakah si ibu ataupun si ayah akan menanggung dosa? Jawapannya tidak, selagi mana ibu tak
tak mengajar anak tu benda yang jahat. Tapi kalau ibu ajar anak benda baik, insya-Allah anak tu akan menjadi penyebab pahalanya berterusan. Ya, baik. Kita tengok kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-79. Hadis nombor 142. Siapa ada buku boleh tengok. Bab yang ke-79, bab adabul yatim. Bab adab kepada anak yatim. Adab untuk anak yatim. Hadis nombor 142. Qala al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muslim. Qala haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Atakiyah. Qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah. 'Inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasit. Hadis ini bukan hadis lah, ni kata-kata Aisyah. Ni hadis mauquf lah kita kata. Hadis yang disandarkan kepada Aisyah, bukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muslim telah meriwayatkan kepada saya. Dia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Syu'bah ni Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ulama hadis daripada Iraq. Ulama hadis yang hebat daripada Iraq. Yang mana sesiapa yang belajar ilmu hadis pastinya, ya, orang kata apa, akan pernah dengar lah nama Syu'bah ni, Syu'bah bin Hajjaj. Okey. Dia kata, daripada Shumaisah al-Atakiyah, dia mengatakan dzukira adabul yatim 'inda Aisyah. Disebutkan adab seorang anak yatim di sisi Aisyah. Maksudnya mungkin ada orang yang menyebut di sisi Aisyah, ya, tentang adab seorang anak yatim yang tak berapa nak elok. Ya, dia sebut di sisi Aisyah. Aisyah terdengar. Mungkin dia kata anak yatim ni, seorang anak yatim ni dia punya akhlak tak berapa nak baik, mungkin cakapnya tak berapa nak elok, kan? Jadi Aisyah pun sebut, dia kata apa? Inilah adribul yatim hatta yanbasit. Aku ni, sesungguhnya aku ni akan pukul anak yatim sehingga anak yatim itu, ya, terjatuh di atas tanah. Maksudnya apa? Maksudnya Aisyah, kalau dia jaga anak yatim, dijadikan anak yatim tu macam anak dia. Dijadikan anak yatim tu macam anak dia. Tidak ada beza. Tidak ada beza. Kalau kita didik anak kita, kadang-kadang boleh sampai kepada tahap kita pukul dia sikit kerana dia melampaui batas, maka tidak menjadi satu benda yang pelik di zaman tu. Kan? Cuma zaman sekarang je lah orang kata tak boleh nak pukul. Sebenarnya yang tak boleh nak pukul ni kalau pukul sampai mencederakan ataupun membahayakan. Tetapi kalau pukul sikit, tampar sikit, tanpa mencederakan, tanpa mematahkan, tanpa menjadikan ia berparut, tapi nak bagi tahu kita bersungguh. Ambil kayu sugi, pukul sikit contohnya. Ambil berus gigi, pukul sikit. Setelah kita nasihat berkali-kali, tak ada masalah. Kerana Nabi SAW ada sebut dalam hadis, murru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Yang bermaksud, ya, atau kama qala hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih, yang bermaksud ajar anak kamu solat umur dia 7 tahun dan pukul anak kamu bila dia tinggalkan solat bila umur dia 10 tahun. Maksud boleh pukul sikitlah, kan? Boleh pukul sikit, tapi tak mencederakan, bukan pukul di muka dan bukan meninggalkan paru. Hanya nak bagi tahu kita serius dalam kesalahan yang dia buat tu. Jadi Aisyah bagi tahu macam tulah. Aku pernah, kalau aku ni akan pukul anak yatim kalau dia tak beradab. Kalau dia tak beradab, aku pukul dia sungguh-sungguh. Bukan pukul, orang kata pukul olok-olok. Tak, pukul betul lah. Tapi dia tak mencederakan lah. Tak mencederakan. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu jaga anak yatim mesti sama macam anak sendiri. Tak boleh kita jaga anak yatim, kita kata kau nak jadi apa pun jadilah, kau bukan anak aku.
Kau nak jadi apa pun terpulang. Bukan anak aku. Oleh kerana tu, orang yang jaga anak yatim ni, dia kena ada tanggungjawab. Seperti mana dia nak anak dia jadi baik, begitu jugalah dia kena didik anak yatim itu supaya dia jadi anak orang baik macam dia jaga anak dia sendiri. Tak boleh kata, pedulikan, bukan anak aku. Kau nak buat apa pun, kau punya suka. Kau nak buat apa pun, kau punya suka. Oleh kerana itulah, dalam isu ni Aisyah kata, aku bersungguh. Maka sebab itu kata Syekh Luqman, dia kata apa? Dalam kitab dia Rasyul Barak, dia kata, fiqhul hadis. Pengajaran daripada hadis ni boleh diambil, yang bagi lil muammir ayyuhasiba nafsahu fi darbil yatim wala ba'sa ay yadribahu darban muwajji'an idza kana yara fihi maslahatahu wa ya'rifu min nafsihi sidqal mahabbah wa syafaqata alayh. Okey, yang bermaksud hendaklah bagi orang yang menjaga anak yatim ni untuk bermuhasabah dirinya sewaktu dia memukul anak yatim. Bukan dia pukul tu kerana geram. Dia ada dua kadang-kadang kecuaian bagi orang yang menjaga anak yatim ni. Pertama, dia tak peduli pun, lantak engkau, suka hati engkau. Yang kedua, dia pukul secara zalim sehingga mencederakan, sehingga patah riuk budak tu. Kedua-dua ini tak boleh. Cuai dan mengabaikan pun tak boleh. Terlalu melampau dalam memukul pun tak boleh. Itu nak buat macam mana? Macam mana kita didik anak kita? Macam itulah kita didik anak yatim kalau kita jaga anak yatim. Jadi kalau kita memukulnya, tak ada ruang lain dah. Nak jadikan dia beradab, terpaksa kena rotan sikit. Tanpa mencederakan. Saya banyak kali sebut ni. Supaya jangan disalahguna pula apa yang saya sebutkan pada malam ini. Kan? Jangan disalahgunakan, jangan disalah sangka, jangan dipesongkan. Pukul bukan bermakna cederakan. Pukul bermakna nak tunjuk kita serius saja. Yang mungkin ada sakit sikit, tapi tidak mencederakan, tidak meninggalkan parut, bukan di muka. Kerana Nabi SAW melarang kita memukul muka orang. Ya? Maka dia kata hendaklah seseorang yang nak mendidik anak yatim hingga terpaksa rotan dia sikit, dia kena muhasabah betul-betul. Dia kena bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab nanti dia akan jawab di hadapan Allah. Yuhasiba nafsahu. Dia kena muhasabah betul-betul waktu dia memukul tu, waktu dia rotan tu. Jadi tak ada masalah nak rotan yang menyakitkan sikit, kerana kalau dia melihat pada perkara tu ada kepentingan, ada maslahah, ada keuntungan yang dia nak capai untuk akhlak budak tu. Dan dia kena wa yu'arrifa min nafsihi, dan dia kena orang kata apa? Bagi tahu kepada anak yatim tu yang diri dia sayang pada anak yatim tu. Sidqal mahabbah wa syafaqata alaih. Kena bagi tahu pada anak yatim tu, saya pukul ni bukan kerana saya benci. Saya pukul ni kerana saya sayang. Kerana saya sayang. Baik. Itu yang ditunjukkan oleh Aisyah bagaimana amanah dia menjaga anak yatim kalau dia terpaksa menjaga anak yatim lah. Okey, baik. Kita tengok riwayat atau bab yang berikutnya. Hadis bab yang ke-80, bab fadlu man mata lahul walad. Bab kelebihan orang yang mati anaknya. Bukan orang tu mati, anak tu mati. Maksud dia ada anak dan anak dia mati. Okey, kita tengok. Hadis nombor 143. Siapa ada buku boleh tengok. Hadis nombor 143. Riwayat Aisyah tadi adalah riwayat yang sahih. Tidak ada masalah pada riwayat tu yang kita baca tadi tu. Kata-kata Aisyah tu. Kita tengok riwayat 143. Riwayat ni juga merupakan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim juga dalam sahih mereka. Dia keluarkan hadis ni dalam adab mufrad, dia juga keluarkan riwayat ni dalam sahih mereka. Okey, kita tengok. Hadis nombor 143. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismail
Qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassuhu an-nar illa tahillatal qasam. Yang bermaksud Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ismail telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Malik telah menceritakan kepada saya daripada Ibn Shihab, daripada Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib ni Sa'id bin Musayyib. Daripada Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Tidak ada seseorang yang anak dia 3 orang mati. Anak dia 3 orang mati. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan hanya sekadar melunaskan sumpah. Maksudnya hadis ni sukar sikit untuk kita faham, tapi saya akan huraikan insya-Allah. Ni Imam Bukhari letak dalam bab orang, kelebihan orang yang mati anak dia. Dan hadis ni sebut 3 orang. Nabi kata, siapa-siapa daripada kalangan orang Islam, so syarat yang pertama, dia mesti Muslim. Ya, syarat yang kedua, dia mati 3 orang anak. Dia ni tidak akan disentuh api neraka, tidak akan orang kata apa, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, melainkan hanya sekadar untuk melunaskan sumpah. Apa tu? Okey. Pertama, Nabi SAW nak sebut kelebihan orang yang mati anak dia. Anak dia mati 3 orang. Nabi nak bagi tahu apa ni? Bila mati anak 3 orang, kita nak disuruh buat apa? Bukan disuruh kita ni untuk pergi bunuh pula anak sampai mati 3 orang. Tak. Maksudnya anak dia mati tu dengan kematian yang bukan dia lah pembunuhnya, bukan. Kan? Bukan dia pembunuhnya. Tapi Nabi SAW nak bagi tahu tentang apa? Nabi nak bagi tahu tentang sabar. Ya, tentang sabar. Maksudnya kalau seseorang itu mati anak dia bukan kerana dia bunuh, kalau dia bunuh berdosa lah dia. Kan? Tapi kalau bukan kerana dia bunuh, dia sabar. Ya. Sabarnya tu akan membuahkan pahala. Dia takkan disentuh. Dia takkan disentuh oleh api neraka, melainkan hanya sekadar melunaskan sumpah saja. Apa maksud melunaskan sumpah? Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Menyebutkan tentang setiap daripada manusia ni akan masuk ke alam yang dipanggil sebagai mahsyar. Semua akan pergi. Bila kita dekat mahsyar nanti ni, ya, setiap daripada kita ni akan ditimbang amalan, dan selepas itu kita akan bertemu dengan sirat. Apa itu sirat? Sirat itu satu jambatan yang berada di atas neraka Jahannam yang akan menyebabkan kita sampai ke syurga. Syurga di ujung sana. Begitulah maksud dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang bermaksud tidak ada di antara kamu ni melainkan kamu ni akan warid. Setiap daripada kamu ni akan warid. Apa itu warid? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata warid ni dengan makna kamu pasti akan melaluinya. Kamu pasti akan melalui titian sirat yang berada di atas neraka. Ya. Ada yang kata masuk ke dalam neraka. Tetapi pandangan, ya, yang tepat ialah lalu saja. Kalau orang tu dia beriman, dia saleh,
pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia akan selamat daripada neraka. Dan dia akan lalu je lah. Maksudnya orang yang kita kata mati 3 orang anak dia, dia tak akan disentuh oleh api neraka, melainkan lalu saja. Sebab dia sabar. Dan sabar tu akan menyebabkan diri dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada masuk ke dalam neraka Allah. Sebab apa? Sebab kesabaran dia tu. Para ulama berbahas. Yang dimaksudkan dengan anak yang mati 3 orang ni, anak kecil kan anak besar? Kan? Kebanyakan ulama menyebutkan anak yang kecil, yang belum baligh. Yang mana anak-anak yang kecil yang belum baligh ni, kalau mereka mati, 3 orang mati, dia akan memberikan satu tamparan yang hebat pada seorang ayah dan ibu. Kenapa? Anak kecil lebih ashfaq alaih. Mak ayah lebih sayang dari sudut perasaan. Mungkin ada yang kata, anak yang besar pun sayang juga. Bahkan kadang-kadang anak yang besar kalau meninggal, lagi dahsyat penderitaannya. Sebab dia mungkin pencari nafkah untuk keluarga. Tapi dari sudut perasaan sayang lagi pada anak kecil. Penderitaannya lagi dahsyat ditanggung kalau anak kecil yang mati. Maka sebab itu pahalanya lebih banyak. Sebab apa saja derita yang ditanggung lebih dahsyat dan orang tu boleh sabar, maka pahala dan pengganjarannya lebih besar. Ini benda yang disebutkan di dalam syarak. Sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sumbangan mereka di dalam agama itu tidak sebanyak kita dari sudut pemberian harta, tetapi pahala mereka lebih banyak. Sebab penderitaan yang mereka tanggung itu lebih besar, lebih berat. Kesempitan yang mereka rasa itu lebih dahsyat daripada zaman kita ni. Zaman di mana nak solat senang, zaman di mana syiar Islam tersebar merata-rata. Tapi kalau zaman mereka, zaman sebelum hijrah umpamanya, mereka mampu untuk beriman dan mereka orang kata apa, boleh konsisten dengan keimanan mereka, pahala mereka lebih besar. Kan? Pahala mereka lebih besar. Baik. Tapi kalau mati anak besar, kan? Anak besar mati, macam mana? Kalau anak besar mati, dia ada fadilat, tetapi tak sebesar orang yang anak kecilnya mati. Kan? Kalau seorang mati macam mana? Kalau seorang mati, kita akan tengok hadis berikutnya. Kita tengok dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Luqman dalam kitab Dirashul Barat. Dia kata apa? Tahillatul qasam. Tahillatul qasam dalam di hujung riwayat tu menyebutkan ai ma yanhallu bihil qasam wa huwa al-yamin. Wa inna ma ma'nahu at-taqlil. Ya, yang bermaksud sesuatu yang melepaskan sumpahan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, setiap daripada kita akan lalu. Itu sajalah. Ada yang masuk tapi bukan semua. Jadi maksudnya fal makna yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah la tamassuhun nar illa massah misla tahilatul qasam al-halif ay qaddara ma yahillu bihil qasam. Maksudnya kalau dia sentuh pun sikit saja, bukan untuk mengazabkan dia, tetapi sekadar untuk dia lalu. Setiap daripada kita akan lalu. Walaupun insya-Allah kita tak akan masuk, insya-Allah, doa tuan-tuan, tak akan masuk neraka, tapi akan lalu saja. Baik. Apa fiqh yang boleh diambil? Apa pengajaran yang boleh ambil? Kata Syekh, yang pertama, inna auladal muslimina fil jannah. Sesungguhnya anak-anak orang Islam ni dalam syurga. Ini pendapat yang disepakati oleh kesemua ulama ahli sunnah wal jamaah. Setiap daripada anak-anak orang Islam yang mati sebelum daripada mereka baligh, mereka ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran syurga. Dan yang kedua, innal muslim alladhi yamutu lahul aulad wa huwa yahtasibu bihil ajra min Allah yadkhulu ma'ahumul jannah. Dan orang muslim yang mati anak dia 3 orang dan dia sabar dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, dia juga akan masuk ke dalam syurga bersama dengan anak-anak dia. Maksudnya apa? Syarat dia sabarlah. Syarat dia harapkan pahala daripada Allah. Tapi kalau seseorang tu anak dia mati, ramai.
dia bukannya nak bersabar, tapi dia merampus, kata orang Perak. Dia maki hamun takdir. Dia maki hamun Tuhan dia kerana memberikan musibah pada dia. Yang ni tidak akan dapatlah kelebihan ni. Kerana kelebihan ni diberikan kepada orang-orang yang sabar, bukannya kepada orang yang tak sabar. Ya. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 144 dalam bab yang sama. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabi faqalat ud'u lah faqad dafantu thalatha qala ihtadarti bi hidarin shadidin minan nar. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami, bin Ghiyath, ya. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath. Umar bin Hafs bin Ghiyath telah menceritakan kepada kami, qala haddatsana abi. Umar kata, ayah saya telah menceritakan kepada kami. Siapa ayah Umar? Hafs bin Ghiyath. Daripada Talq ibn Muawiyah, daripada Abu Zur'ah, daripada Abi Hurairah, seorang perempuan. Siapa perempuan ni? Tak disebutkan di dalam hadis ni. Tapi seorang perempuan. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa anak dia. Bawa anak lelaki dia, bisabi, anak lelaki kecil. Faqalat, lalu dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ulah, ya Rasulullah, doalah untuk anak kecil ni. Faqad dafantu salasatan, yang mana aku telah pun menanam 3 orang anak lelaki. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Rasulullah, doa untuk Allah Ta'ala selamatkan dia, doa kebaikan untuk dia ni, kerana dia ada adik-beradik kandung yang telah aku tanam dia. Yang telah aku tanam dia 3 orang. 3 orang aku dah tanam, dah meninggal dunia dah. Maka Nabi SAW menyebutkan, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Sesungguhnya engkau telah menjadikan hidar, engkau telah mendindingkan diri engkau dengan satu dinding yang keras daripada api neraka. Maksudnya dengan kesabaran yang perempuan ni dapat, dengan kesabaran yang perempuan ni lalui, perempuan ni dia seolah-olah telah mendindingkan dirinya daripada dinding yang teguh yang menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Disebabkan apa? Disebabkan kesabaran perempuan. Maka sebab itu dalam hadis ini disebut fihi bisyarah bil jannah lil mar'ati allati faqadatil aulad wa sabarat muhtasibatanil ajr min Allah. Padanya ada satu bisyarah, satu berita baik tentang syurga bagi perempuan yang kehilangan anak-anak ramai, dan dia sabar mengharapkan pahala daripada Allah, dan kesabaran tu tak akan pergi secara sia-sia. Okey. Kita tengok riwayat yang berikutnya, riwayat 145. Hadis yang 144 yang kita baca ni sahih. Riwayat Muslim juga. Hadis nombor 145 ni pun sahih. Riwayat Muslim juga dalam sahih. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Absi qala mata ibnu li fawajadtu alayhi wajdan shadida faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tusakhi bihi anfusana an mautana qala sami'tu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sigharukum da'amisul jannah. Ini riwayat yang sahih, riwayat Muslim, yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Ayyash telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abdul A'la telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Sa'id al-Jurairi telah menceritakan kepada kami. Daripada Khalid al-Absi, dia mengatakan, Khalid kata, mata ibnul li, anak lelaki aku seorang telah meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadida, aku pun sedih yang teramat. Aku sedih, aku kecewa yang teramat sebab anak kecil aku mati. Lalu
Khalid Al-Absi ni, dia anak murid Abu Hurairah. Dia kata apa? Dia kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, tidakkah kau pernah mendengar, kamu tak pernah dengar ke daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kamu boleh cerita pada kami supaya kami ni boleh rasa kurang kekecewaan ataupun kurang kesedihan? Nak bagi tahu golongan salafus salih daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan daripada kalangan tabi'i. Khalid ni tabi'i lah, sebab dia belajar dengan sahabat. Zaman ni adalah zaman manusia mempunyai perasaan juga macam kita. Sebab kadang-kadang ada orang bila digambarkan golongan sahabat tu seolah-olah macam mereka ni tak ada perasaan. Tak, mereka juga ada perasaan, mereka juga manusia. Sifat kemanusiaan mereka macam kita juga. Macam kita juga. Cuma mereka ni saleh. Mereka ni dekat dengan Nabi SAW. Kalau mereka ada ciri kemanusiaan pun, kesalehan mereka itu mengatasi apa yang kita lakukan pada zaman ni. Nak dibandingkan zaman mereka dengan zaman kita ni, memang kita tertinggal terlalu jauh lah. Tapi mereka ada perasaan, dan bila anak meninggal dunia, mereka sedih, kecewa. Jadi mereka nak healing. Kan orang sekarang healing pergi naik bukit. Orang sekarang healing pergi pulau contohnya kan. Tapi zaman dulu bila healing mereka cari apa? Mereka cari Quran. Mereka cari sunnah. Mereka cari sunnah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalid ni tahu yang Abu Hurairah ni banyak dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setelah Abu Hurairah masuk Islam, dia tidak meninggalkan Nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, di situlah Abu Hurairah ada. Ya. Nah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, di situlah Abu Hurairah ada. Jadi oleh kerana tu, ya, dia nak dengar daripada Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah dapat berikan sebuah hadis yang boleh menjadi healing untuk dia. Okey, baik. Maka kata Abu Hurairah, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu Nabi hidup dulu. Nabi kata apa? Sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kamu yang meninggal dunia ni, yang meninggal sewaktu mereka belum baligh, da'amisul jannah, merupakan golongan yang tidak berpisah daripada syurga. Da'amis ni dia macam haiwan kecil yang tidak keluar daripada air. Jadi itu merupakan bahasa kiasan, anak-anak kecil ni pun mereka tidak meninggalkan syurga. Mereka berada dalam syurga. Mereka berada dalam syurga. Jadi apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Kata Syekh Muhammad Luqman, dia kata apa? Inna atfalal muslimina yadkhulul jannah. Sesungguhnya anak-anak orang Islam, anak-anak kecil orang Islam yang mati sewaktu mereka kecil belum baligh, kesemua mereka akan masuk ke dalam syurga. Wa yatajawwaluna fiha, mereka akan berjalan-jalan dalam syurga. Wa yadkhuluna manazilaha wa la yum'anuna min mawdi'in fiha, mereka akan berjalan, mereka akan masuk kawasan-kawasan rumah-rumah mereka, dan mereka tidak dihalang daripada mana-mana tempat di dalam syurga itu. Mereka bebas dalam syurga. Ya. Okey. Jadi bila dengar ni, dia release lah, dia healing lah. Dia heal lah. Maksudnya dia kata, oh, anak aku yang meninggal dunia ni, walaupun dia belum baligh, walaupun dia tak pernah merasai nikmat di dalam dunia ni, dia mati awal, sebelum baligh dia dah meninggal, dia tetap diberikan kelebihan oleh Allah, dia akan berada di dalam syurga. Ni anak-anak orang Islam lah. Okey, kita tengok riwayat yang berikutnya. Nombor 146. Riwayat 146 ini riwayat yang hasan. Okey. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq, qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud ibn Labid an Jabir bin Abdullah
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhala al-jannah. Qulna ya Rasulullah wathnan, qala wathnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahid laqala, qala wa ana azunnuhu wallah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Sanad dia hasan. Riwayat ni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibn Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya, iaitu hadis hasan. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, Ayyash telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abdul A'la telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Ibrahim bin Haris telah menceritakan kepada saya daripada Mahmud bin Labid, daripada Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mati 3 orang daripada anaknya yang kecil, lalu dia mengharapkan pahala, dia akan masuk ke dalam syurga. Nabi kata siapa yang ada anak kecil-kecil mati 3 orang, dan dia sabar, dia harap pahala daripada Allah, dia akan masuk syurga. Qulna ya Rasulullah, kami pun bertanya, iaitu golongan sahabat, itu Jabir. Jabir kata kepada anak murid dia, kami dulu bila Nabi sebut hadis ni, kami tanya balik Nabi. Kami tanya wasnan, kalau 2 orang macam mana ya Rasulullah? Nabi kata wasnan, 2 orang pun sama. Kalau mati 2 orang daripada anak dia, dia sabar mengharapkan pahala daripada Allah, pun dia akan dapat syurga. Lalu 3 orang pun dapat ganjaran syurga kalau sabar, 2 orang pun dapat ganjaran syurga kalau dia sabar kalau meninggal dunia. Qultu li Jabir, Mahmud bin Labid, anak murid kepada Jabir bin Abdullah, dia sebut kepada Jabir, dia kata apa? Dia kata wallahi, demi Allah, ara law qultum wahid laqal, demi Allah kalau kamu ni golongan sahabat ni yang ada di zaman Nabi pada masa tu, kalaulah kamu tanya lagi seorang, maksudnya wahai Rasulullah, kalau seorang mati macam mana? Nabi tetap akan kata masuk syurga juga. Cuma sahabat tak tanya. Dalam riwayat ni sahabat tak tanya. Sebab itu Mahmud kata kalau kamu tanya seorang bagaimana ya Rasulullah? Seorang macam mana? Maka Nabi dia kata kalau kamu tanya, Nabi juga akan jawab dalam syurga juga. Kata Jabir, wa ana azunnuhu wallah, demi Allah aku juga menyangka perkara yang sama. Aku juga menyangka perkara yang sama. Kalau kami tanya seorang, kelebihan orang yang mati anak seorang pun, Nabi akan cakap syurga juga. Okey. Apa fiqh ataupun kita panggil apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, orang mukmin ni, kata Syekh, ma'ridun ataupun mu'arradun. Orang mukmin ni medan lil ikhtibar bi alwanin minal bala. Orang mukmin ni merupakan medan untuk ujian dengan pelbagai warna daripada ujian Allah. Bukan kata orang mukmin saja sebenarnya. Semua manusia diuji oleh Allah. Sama ada dia mukmin ataupun dia bukan mukmin, dia akan diuji. Cuma bezanya orang mukmin ni kalau dia diuji, dia sabar, kesabaran dia tu tak akan pergi sia-sia. Ya, kesabaran dia tu tidak pergi secara sia-sia. Oleh kerana tu Nabi SAW memberikan kita galakkan, motivasi supaya kita ni tetap mengharapkan pahala daripada Allah. Tak payah nak putus asa. Sebab apa? Kalau kita putus asa pun tetap benda yang menimpa kita tu telah pun terjadi. Okey, itu yang pertama. Fa iza batuliya bimauti waladin lahu fayanbaghi lahu ay yahtasibal ajr. Kalaulah kata diuji seseorang itu sehingga anak dia mati, maka sabar, harapkan pahala daripada Allah. Kan? Yang
Kita yang tengok ni nak buat apa? Kita yang tengok ni pesanlah kepada dia untuk bersabar. Kan? Kita ni boleh tengoklah. Tapi kadang-kadang manusia ni perlu pesanan. Supaya pesanan itu dapat mengingatkan dia. Macam mana kita nak sebut? Kita sebut pada dia sabar kerana pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bersedih sehingga putus asa. Jangan. Ya, baik. Okey. Yang kedua, al-bala yukaffiru dzunub wa yakunu sababan lidukhulil jannah idza radiya al-'abd wa lam yasqat ala qada'illah wa qadrih. Bala ni menyucikan dosa dan menjadi sebab untuk kita ni masuk syurga kalau dia redha dan dia tidak marah kepada qada dan qadar Allah. Jadi itu syarat dia lah. Nah, itu syarat dia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Okey. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar saya lalukan ya. Saya cuba untuk tengok. Kita berhenti kat sini dulu insya-Allah. Saya tulis sekejap. Dan cuba juga ingatkan saya pada kuliah akan datang saya cuba untuk huraikan berkenaan dengan anak-anak orang yang bukan Islam. Okey. Anak-anak orang yang bukan Islam yang mati dalam keadaan mereka masih kecil. Bagaimana keadaan mereka insya-Allah. Kita cuba untuk bincang nanti. Oh sorry. Saya dah tersilap. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Okey. Tengok soalan. Yang mana saya mampu je lah. Yang mana saya tak mampu, saya minta maaf lah. Okey. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Adakah benar yang kita dilarang untuk memberi nama iman kepada anak dan memanggilnya dengan nama itu? Jazakumullah khair wa antum fazakumullah khair. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menukarkan beberapa nama sahabat yang tak baik. Nama sahabat yang tak baik Nabi tukar. Contohnya macam Abdul Syams, hamba matahari, Nabi tukar kepada Abdullah, Abdul Rahman, Nabi tukar. Dan ada sahabat yang namanya nampak macam penyucian pada dirinya. Macam nama dia Barrah, kebaikan, Nabi tukar. Nabi tukar nama dia kepada Zainab. Kan? Maka para ulama menyatakan nama kena bagi nama yang baik. Tetapi kalau nama tu ada unsur penyucian kepada diri sendiri, maka Nabi tak bagi. Sebab itu Nabi kata la tuzakku anfusakum. Jadi berbalik kepada nama iman tadi. Nama iman ni ada perbezaan pandangan sikit. Di kalangan ulama-ulama moden lah. Sebahagian mengatakan seeloknya tak boleh lah. Sebab apa? Sebab iman ni macam nak kata dia tu beriman. Ya. Jadi ada sedikit tazkiyah. Oleh kerana itulah Syekh Utsaimin dia mencadangkan agar dilarang nama iman ni. Manakala sebahagian ulama mengatakan tak ada masalah. Dia kata tak ada masalah kerana tidak ada larangan secara jelas. Ini Ibn Baz sebut. Tetapi wallahu alam, ya, pandangan saya seelok-eloknya elakkanlah untuk keluar daripada khilaf.
Ya, tetapi kalau dah beri dah daftar dah, ya, insya-Allah boleh bertaklidlah kepada ulama yang membenarkan nama tersebut. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak angkat untuk ibu bapa angkatnya juga sampai. Benar. Ya, doa anak angkat pun sampai juga. Bukan kata anak aja, doa kita kepada orang yang bukan daripada kerabat kita pun sampai. Ini sepakat ulama. Cuma hadis tadi tu sebut kita punya uh, amal soleh yang tak terputus. Sebab biasanya kalau anak soleh ni didikan mak ayah lah. Ataupun mak ayah yang usaha untuk dapatkan didikan yang baik untuk anak dia. Okey? Baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apa definisi anak soleh? Yang doa dia di antara amalan selepas kita dah mati. Maksudnya anak soleh ni anak yang baik lah. Anak yang kebanyakan kehidupan harian dia berada di atas ketaatan kepada Allah. Bukan nak kata anak soleh ni langsung tak ada dosa. Mana ada manusia yang langsung tak ada dosa kan? Tapi anak soleh ialah anak yang takut kepada Allah. Kalau dia buat dosa pun dia cepat-cepat bertaubat. Dan dia rasa bersalah kalau dia buat dosa. Ya? Baik. Doktor, dalam bab 80 ni termasuk dah anak yang mati dalam kandungan ataupun miscarriage. Ada juga sebahagian ulama yang mengatakan orang yang keguguran anak setelah ia ditiupkan roh juga mendapat kelebihan tersebut. Ya, ada yang mengatakan dapat kelebihan tersebut sebab mereka kiaskan dengan anak kecil. Ya, ada riwayat Tabrani, tetapi riwayat itu tidak begitu kuat di sisi para ulama yang mengatakan anak kecil ni, anak dalam kandungan, pusat dia akan menarik ibunya. Kan kita ada tali, bayi ada tali pusat, akan menarik ibunya ke syurga kalau ibunya bersabar. Tetapi riwayat ini tidak sahih, ya. Tidak, riwayat ini tidak sahih. Yang sahih ialah doa yang bila kita solat jenazah anak kecil yang belum baligh, dia ada riwayat yang menyebutkan Allahumma ja'alhu lana faratan wa ajran wa salafa. Ya Allah, jadikan anak kecil ni sebagai pendahulu bagi kedua ibu bapanya, menjadi pahala kepada kedua ibu bapanya, menjadi penunggu kepada kedua ibu bapanya di syurga nanti. Jadi nak bagi tahu anak kecil ini walaupun dia tak sempat dilahirkan, tapi selagi mana dia anak kecil, insya-Allah ada pahala kalau ibunya dan ayahnya bersabar. Kalau anak mati seorang, doktor? Oh, ini kalau tadi 3 orang saya dah jawab tadi. 3 orang pun okey. Kalau dia sabar ada pahala, 2 orang pun okey. Kalau seorang pun sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis yang bercerita tentang kesabaran membesarkan anak istimewa? Saya tak jumpa lagi, tetapi pastinya ada kelebihan kalau dia bersabar. Orang yang mati 3 orang anak, pahalanya lebih besar kalau dia bersabar daripada mati 2 orang. Orang yang mati 2 orang lebih besar pahalanya kalau dia bersabar berbanding dengan seorang. Begitu juga menjaga anak yang istimewa, kalau dia sabar, ada juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mula dikumpul dan dibukukan semasa zaman Khalifah Uthman. Soalannya, bagaimana para sahabat baca Quran tanpa teks dan baris bacaan semasa zaman Nabi? Adakah melalui pendengaran dan hafalan saja? Pertama, di zaman Nabi SAW telah pun ada pembukaan Quran. Sebab itu Nabi ni dia ada penulis-penulis wahyu dia. Antaranya Muawiyah lah. Cuma di zaman Nabi SAW itu tidak dikumpulkan secara rasmi lagi. Ya, kerana Quran itu masih lagi turun. Sehinggalah pada zaman Abu Bakar dikumpulkan, kemudian pada zaman Osman itu disatukan daripada 7 lahjah, 7 logat bahasa kepada satu. Osman memakai bahasa Quraisy kerana pada masa tu orang dah mula yang hafal Quran ni dah mula banyak yang meninggal dunia dan orang dah ramai dah masuk Islam. Nak beri keringanan kepada umat pada masa tu guna lughah Quraisy. Sebab itu dipanggil Rasam Osmani. Cuma Quran pada zaman tu memang tak ada baris dan tidak ada titik. Macam mana mereka membacanya? Mereka membacanya dengan talaqi, dengan hafalan dan juga talaqi. Ya? Itulah kehebatan Arab. Letakkan titik ni kemudian. Wallahu a'lam. Adakah mereka terlepas dari timbangan di akhirat nanti, iaitu orang mukmin yang kematian anak?
Tidaklah, kecuali kalau mereka itu dikehendaki oleh Allah termasuk dalam orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tetapi kalau mereka tak termasuk, mereka tetap akan ditimbang. Pahala mereka ada kalau mereka sabar, tetapi kalau mereka ada masalah lain dengan manusia pula, hutang dengan manusia lain, semua itu akan dikira dan dihitung. Tapi kesabaran mereka itu tidak akan pergi secara sia-sia, tidak akan dibiarkan, akan ada pahala yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga Allah. Bukankah anak mati sebelum balik akan kena ujian juga? Yang ni adalah anak-anak orang yang kafir, anak-anak kecil yang mati dan mak bapak dia kafir. Yang ini insya-Allah akan saya hurai kuliah akan datang, insya-Allah. Ya, ada banyak pandangan dalam masalah tu. Saya akan hurai, ingatkan saya uraikan pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi itu saja yang ada yang boleh saya jawab. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Dr. Azmi, pada Kak Jini dan juga pada semua Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.